Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang dapat hadir pada pagi ini. Sepatutnya kena buat penataran KPM Perkasaku ini pada 10 hari bulan. Cikgu Hasli rekod. Okey, dah rekod dah. Cikgu Hasli. Okey, so ini berkaitan dengan taklimat pemerkasaan pengoperasian program KPM Perkasaku yang dilaksanakan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Perlis kepada semua guru besar pada 9 hari bulan, dan 10 hari bulan tu perlu dilaksanakan, tetapi sebab kita ada kekangan masa, saya tak mau ganggu waktu malam, jadi saya mulakan hari inilah, pagi ni. Saya mengambil masa lebih kurang sejam lah kot lah. Lebih kurang macam tu untuk kita laksanakan. Baik, apa yang dipahamkan dengan taklimat saya memberi mandat ni kepada Cikgu Hasli untuk mengendalikan bahan PowerPoint ni. Kalau saya kendalikan sekejap lagi, saya tak nampak muka, hanya bahan saja nampak. Baik, seterusnya Cikgu Hasli, okay, apakah yang dimasukkan dengan KPM Perkasaku? Kalau dilihat ya, negeri-negeri lain dah lama dah. Negeri Perlis ni baru dibentangkan dalam minggu ini. Okey, yang pertama ialah berkaitan tentatif penilaian akhir tahap penguasaan murid, iaitu PBD, yang telah pun kita selesai mengisi TP kepada murid-murid yang selayaknya lah mengikut kemahiran semasa mereka melaksanakan PDP yang kita langsungkan, sama ada secara PDPR ataupun PDPC, yang hanya kumpulan A 2 minggu, kumpulan B seminggu. Kemudian pelaksanaan bridging program, apakah yang dimaksudkan pelaksanaan bridging program? Dan pelaksanaan program intervensi, yang ni kepada murid-murid yang mendapat TP1 dan 2. Kemudian pelaksanaan program pengukuhan dan pengayaan kepada murid-murid yang mendapat TP3, TP4, TP5 dan TP6. Kemudian dalam tu juga tentatif tu peranan PGB, guru besar, dan juga peranan guru. Apakah peranan guru yang perlu dilaksanakan dalam KPM Perkasaku ini? Seterusnya, pengoperasian KPM Perkasaku, iaitu program, kalau orang kata apa dia, KPM Pemerkasaan Pelaksanaan Kurikulum. KPM Perkasaku ni ialah program pemerkasaan pelaksanaan kurikulum yang kita telah pun laksanakan untuk KAP 1. Seterusnya. Apakah matlamatnya? Ialah untuk memperkasakan kemahiran asas literasi dan numerasi serta merapatkan jurang pembelajaran. So, Objective Catch Up Plan, CAP. Maksudnya CAP, CUP, iaitu Catch Up Plan. Dia ada fasa 1, ada fasa 2. So, fasa 1 iaitu yang bagaimana kita nak laksanakan nanti kita akan lihat. Apakah objektifnya? Ialah meningkatkan penguasaan kandungan asas kurikulum tahun semasa. Maknanya tahun 2021. Tetapi cash up plan ni akan termasuk di tahun 2022 pada bulan Februari nanti. Januari dan Februari. Yang kedua iaitu kita nak merapatkan jurang pembelajaran murid yang wujud semasa krisis, iaitu semasa berlakunya PKP, murid melaksanakan pembelajaran secara PDPR, dan kita sudah pastilah mengetahui bahawa bukan semua murid yang masuk kelas online. Jadi berlakulah jurang pembelajaran tersebut dan kita perlu kenal pasti apakah KAP yang perlu kita laksanakan kepada murid-murid ini. Yang ketiga, menyediakan bahan sokongan kurikulum bagi membantu pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Bahan sokongan ini nanti kita lihat apa dia. Yang keempat, memastikan murid bersedia mengikuti tahun persekolahan 2022. Maknanya sesi pembelajaran 2021 masih diteruskan sehinggalah bulan Februari 25 hari bulan 2 2022.
2022. Okey, seterusnya. Okey, ini dia pelaksanaan Catch Up Plan ataupun CUP. Yang ini apakah pelaksanaannya ialah 70% kandungan asas kurikulum KAK yang kita telah mengisi semua. Alhamdulillah kita 100%. Pada asalnya saya melihat hanya beberapa subjek saja. Subjek teras utama pun matematik hanya satu kelas saja yang mengisi, yang lain tak isi. Tetapi bila saya mohon permohonan untuk dibuka kemarin, alhamdulillah semua subjek pun telah pun mengisi KAK ini. Okey. Kalau kita lihat yang pertama itu ya, nak mengenal pasti pelaksanaan KAK ya, di mana ada yang sudah pun 100% macam subjek sains tahun 6, bahasa Inggeris tahun 6, bahasa Melayu tak silap saya tak benar. Tapi ada beberapa subjek tahun 6 kebanyakannya telah pun mencapai 100% pelaksanaan KAK tersebut kepada murid-murid. Mana-mana yang subjek lain, ada juga subjek yang saya lihat 75%. Yang bawah 75% ni kenalah melaksanakan pada bulan Januari dan Februari ini sesegera yang mungkin agar KAK ini dapat diselesaikan 100%. Yang lain-lain tu majoritinya 85%, tak ada masalah. So kita ada lebih kurang 15% untuk kita selesaikan dalam tempoh 2 bulan pada tahun 2022. So bagi pengisian tu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua cikgu yang telah pun mengisi pautan yang diberikan kepada pautan yang diberikan kepada cikgu-cikgu. Okey, yang kedua tu kita lihat cadangan. Okey, Catch Up Plan ini fasa 1. Sepatutnya 1 September hingga 10 September kita melaksanakan kaedah pengajaran menggunakan 5 kaedah. Apakah 5 kaedah itu? Yang pertama, pendekatan bertema, pendekatan modular, pembelajaran berasaskan projek. Ni cikgu dah buat dah. Pendekatan bertema pun baru je kita bentangkan kepada cikgu, iaitu pelaziman pembelajaran bertema itu ialah untuk sesi. Sebab itu ialah rintis. Tetapi sebelum ni smart teaching itu telah pun diberikan taklimat kepada cikgu-cikgu semua yang berkaitan dengan pendekatan kaedah pengajaran guru. Ya. Kemudian pembelajaran terbeza. Apa yang dimaksudkan? Nanti saya tengah buat PowerPoint. Nanti saya akan hantarkan kepada grup kita berkaitan pendekatan bertema, modular, berasaskan projek, pembelajaran terbeza apa dia, kemudian simulasi amali. Yang ini kalau simulasi amali ni lebih kepada pendidikan agama Islam, RBT, sains, subjek sains, matematik dan subjek-subjek lain pun boleh menggunakan kaedah pengajaran simulasi amali ni, walaupun ianya lebih fokus kepada murid sekolah menengah yang ada pembelajaran sains di sains tulen tersebut. Okey. Kemudian kita juga turut boleh dilaksanakan iaitu PDPR ataupun PDP menggunakan kaedah yang bersesuaian. Yang bersesuaian yang boleh kita guna bukan saja 5 yang diberi, tetapi 5 kaedah pendekatan lain yang cikgu rasa sesuai untuk anak murid kita. Sesuailah dengan lokaliti anak murid kita, kemahiran anak murid kita ya, skop itu. Yang keempat ialah kita melaksanakan penilaian tahap penguasaan murid iaitu PBD itu. Ya, bermula 22 November hinggalah 9 Disember baru ni, tapi kita alhamdulillah selesai awal. Dalam pada itu pun kita juga kena siapkan pelaporan modul 8 untuk PBD, dan terima kasih kepada semua cikgu yang telah pun menyiapkan mengikut bidang masing-masing PBD modul 8 dan PBD KPM. Alhamdulillah kita ada hanya beberapa murid yang tahap penguasaan dapat TP1 dan TP2 walaupun tak ramai, tetapi perlu dilaksanakan plan intervensi.
Okay, so bila berakhirnya 9 Disember, 10 Disember lah, kita 10 Disember berakhirnya persekolahan kita kemarin. Selamat bercuti kepada semua cikgu. 3 minggu tu cikgu rasanya pejang-celik akan rasanya sekejap saja. Jadi dalam cuti akhir tahun ini, okay, bagi murid-murid yang tidak melepasi TP3, apa yang perlu cikgu buat? Inilah catch up plan fasa 2, bridging program. Bermula 2 Januari hingga 28 Februari, tetapi cikgu bolehlah memikirkan sambil-sambil kita masak apakah program intervensi yang nak kita laksanakan kepada murid tahun 1 hingga 6 yang mana mendapat TP1, TP2. Mesti ada, walaupun kita kata Parami tu nak pergi ke sekolah PPKI, kita belum tahu lagi dia akan pergi atau tidak. Cuma saya maklumkan hari tu kepada parents, pergilah ke sekolah pendidikan khas PPKI ni supaya dia mendapat pembelajaran yang lebih sempurna. Kalau dia tak pergi pun dia akan berada di sekolah kita, elang pun akan dibayar. 1,800 setahun. Sebulan 150. Jadi dibayar 2 tahun sekali. 2 kali setahun. 6 bulan yang pertama, 6 bulan yang kedua. Jadi kalau dia tak nak pergi pun kita tak boleh paksa. Sebab itu hak dia. Okey, untuk yang melepasi TP3, program pengayaan khas kecemerlangan perlu dilaksanakan juga, mesti ada. Walaupun cikgu kata dah lepas dah TP3. Jadi maknanya perlu ada program pengayaan kepada murid-murid ini. Just bukan sekadar kita bagi mereka TP3 hingga TP6 tapi kita stop di situ. Cikgu kena ada catch up plan untuk murid yang melepasi TP3 dan juga murid yang tidak melepasi TP3, TP1, TP2 juga ada program intervensi dia. Okey, yang itu ialah bagaimanakah kita perlu laksanakannya pada 2 Januari. Kalau kita startlah 3 Januari, start hari Isnin tu bersekolah, cikgu kena ada dah perancangan untuk melaksanakan CAP ini. Okey, yang seterusnya kalau kita lihat di bawah itu ya, pelaksanaan dan pemerkasaan PBD adalah berterusan. Maknanya cikgu kena melihat, kena kenal pasti dalam tempoh 2 minggu yang cikgu kita telah langsungkan tu, kena kenal pasti betul-betul. Apakah pelaksanaan strategi M2P, iaitu mampatan, pecutan dan pengayaan dilaksanakan. Okay, yang kedua pelaksanaan student enrichment learning framework, iaitu bagaimana dalam tempoh 3 minggu persekolahan itu bagaimanakah pembelajaran self-kendiri murid dilaksanakan, bagaimanakah kita memberi pentaksiran PBD kepada mereka yang berada di rumah pembelajaran secara kendiri. Kemudian semua bahan sokongan PDB boleh diakses, maknanya dari sumberku. Bahan-bahan ni boleh didapati dari sumberku, ya. Dan yang keempat di bawah itu ialah instrumen mestilah bergantung kepada kemampuan kita di sekolah. Okey, kalau cikgu sediakan bahan tersebut cikgu boleh tinggalkan. Ataupun yang saya lihat kebanyakan cikgu memberi bahan-bahan secara dalam WhatsApp, bahan-bahan yang boleh mereka search ataupun mereka kita kata apa? Mereka boleh dapatkan bahan tersebut untuk diguna pakai sebagai pembelajaran kendiri kepada kumpulan-kumpulan yang berada di rumah. Baik, seterusnya. Okey, so ini ialah garis masa pemerkasaan pelaksanaan kandungan asas kurikulum yang telah kita laksanakan, yang diberi link itu untuk kita laksanakan dan yang berakhir pada 3 hari bulan Disember. Dan saya minta dibukakan kembali pada kemarin. Alhamdulillah mereka buka kemarin, sebab bila saya melihat data yang dijanakan, kita masih ada lagi subjek-subjek. Sebenarnya masa awal hari tu pendidikan moral tahun 3, 5 itu pun telah pun diisi. Tetapi saya tak tahu bagaimana ianya tidak dapat dijanakan ke
ni. Kemudian kita kena isi kembali. Okey. Okey, 28 hingga 30 tu taklimat KPM Perkasaku daripada BPK. Ini kepada pihak Jabatan Pendidikan lah, bukan kita. Kemudian 29-30 Task Force KAK ni kepada pegawai dan SU Kurikulum Sekolah Negeri Perlis. SU Kurikulum Sekolah Negeri Perlis dan pelantikan jurulatih utama KPM Perkasaku. Ya. Dan 30 September bimbing bantu perancangan RPH kepada sekolah-sekolah di Negeri Perlis. Yang ini saya tak ada pun dapat maklumat yang ni. Okey. Kemudian 4 hingga 8 bimbingan panitia negeri. Mata pelajaran melalui PLC ini pun tidak ada. Ya. 11 Oktober taklimat pemakluman KPM Perkasa kepada semua penolong kanan pentadbiran. Ini telah pun diberikan kepada penolong kanan, pentadbiran dan SU kurikulum negeri secara Google Meet. Yang ini ada. Okay, kemudian 11 Oktober tinjauan pelaksanaan kandungan asas kurikulum CAPS di peringkat negeri. Ini dalam Google Form yang kita jawab tu lah. Sehinggalah diberi tarikh akhir tu 3 hari bulan 12. Okey, kemudian 18 hingga 12 tinjauan pelaksanaan kandungan oleh semua ketua penitia mata pelajaran tertentu sekolah rendah mengisi. Okey, telah pun mengisi, alhamdulillah. Dan Oktober hingga November perkongsi amalan terbaik bimbing bantu melalui kursus webinar. Ni dia bagi webinar yang cikgu hantar, ada yang beberapa orang cikgu kita pun send kepada grup. Ni kita memang kena tengok. Kena tengok dan kena kenal pasti bengkel-bengkel khusus yang diberikan secara online tersebut. Ya. Okey, so yang inilah berkaitan dengan garis masa yang perlu kita telah pun dilaksanakan sehingga November 2021 dan sehinggalah kemarin dulu 9 Disember kepada PGB dan 10 hari bulan kepada penataran kepada guru-guru di sekolah. Okey, seterusnya. Okey, so ini garis masa kandungan KAK. Kalau kita lihat tu 12-15 taklimat pemerkasaan CAP tu kepada sekolah-sekolah di Negeri Perlis 12 hingga 15 November, tapi kita tak dapat lagi. Kita hanya dapat pada 9 Disember. 9 Disember. Okey, kalau kita lihat tu libat urut pengoperasi pengemerkasaan KPM tu yang 9 Disember kepada PGB. Dan pada 11 patutnya 10 Disember kepada guru-guru, tapi saya buat hari ni. 11 Januari itu amalan perkongsian. Jadi cikgu-cikgu kena juga menyediakan CAP fasa 1 dan juga CAP fasa 2 juga perlu disediakan. Tujuannya untuk perkongsian amalan terbaik di peringkat sekolah-sekolah di Negeri Perlis. Ya. Dan pada Februari 2022 akan ada bimbingan dan pemantauan postmortem pelaksanaan KAK dan CAP di sekolah. Mereka akan turun, SIP ini akan turun, SIC, SLT pegawai SPI, SC akan turun ke sekolah-sekolah untuk membantu kita dalam pemantauan dan postmortem pelaksanaan KAK dan CAP di sekolah pada bulan Januari hingga Februari itulah. 15 Februari postmortem pelaksanaan. Yang ini akan dibentangkan dalam mesyuarat panitia negeri yang melibatkan pegawai SPB, pegawai SPI, SISC dan ketua panitia negeri. Ya. Kemudian 28 Februari hari mana tu dah cuti sekolah. Postmortem pelaksanaan KAK dan catch up plan dalam mesyuarat Jawatankuasa Task Force. Yang ini Jawatankuasa Task Force lah yang akan terlibat. Okey, seterusnya. Jadi saya mengharapkan cikgu-cikgu lah menyediakan CAP ini dalam masa yang waktu bila-bila lah. Bukanlah kita menjadikan tu you kena sediakan segera. Ya. So objektif CAP
Yang pertama ialah meningkatkan penguasaan murid bagi kandungan kurikulum kandungan tahun 2021 secara optimal. So kalau kita lihat apakah yang kita mungkin tak dapat selesaikan. Jadi cikgu kena kenal pasti penguasaan murid ni dalam KAK di mana yang murid tidak dapat menguasai dan apakah plan intervensi yang perlu cikgu laksanakan untuk memberi peluang kepada anak murid dapat menguasai. Ya. Yang kedua, merapatkan jurang pembelajaran murid yang wujud semasa krisis. Okey, yang ketiga ni kita nak menyediakan sokongan kurikulum pada guru bagi melaksanakan PDP. Okey. Yang keempat ialah nak memastikan. Okey, sebelum saya nak tanya, suara saya clear atau tidak? Jelas cikgu. Clear dah? Sebab kalau kadang-kadang orang kata kalau saya buka kamera suara tersangkut-sangkut. Clear atau tidak suara? Clear. Okey. Terima kasih. Nah, saya teruskan. Iaitu yang keempat ialah nak memastikan murid bersedia mengikuti kurikulum tahun persekolahan 2022. Maknanya dalam edah bulan Januari Februari tu masih lagi mengguna pakai kurikulum yang cikgu rancang, tetapi cikgu kena rancang balik ya. RPT cikgu kena ada pengubahsuaian untuk dalam tempoh 2 bulan tersebut. Seperti yang saya maklumkan juga, kita tak akan buat pentaksiran setara seperti yang diwar-warkan, tetapi kita buat juga pentaksiran sumatif bila cikgu habis unit pembelajaran sesuatu pembelajaran tu, cikgu bagilah 10 ke 20 soalan dalam satu muka surat ataupun 2 muka surat. Cikgu buatlah borang offline, nama-nama murid, okey ni tarikh sekian-sekian, apa sumatif yang pertama, apa dia yang cikgu dah berapa murid. Jadi kita akan kumpul dan kita akan buat juga hari penyampaian anugerah kepada murid tahun 1 hinggalah tahun 6. Okey. So yang itulah tindakan sebelum kad pada 2 hingga 3 Januari. Apa yang perlu cikgu patut buat? Cikgu kena diagnosis tahap penguasaan murid. Okay. So yang mana yang penilaian kita TP tidak melepasi TP3 iaitu murid TP1, TP2. Kemudian yang melepasi TP3, murid TP3 dan 4. Dia ada TP3 dan 4. Murid TP5 dan 6, dia ada dia punya, tapi dia kena ada perancangan dia. Yang pertama, apa yang perlu kita diagnosis ialah tahap penguasaan TP murid ini, apa yang murid perlu tahu. Jadi kalau TP1, TP2 ni apa yang murid tu perlu tahu. Jadi kita kena kenal pasti murid kita, kelemahan dia, apa yang murid perlu tahu dalam berdasarkan DSKP mata pelajaran masing-masing. Kemudian apakah yang telah dipelajari? Adakah unit, contohlah kalau tajuk pendidikan moral, unit 10 ialah unit 11 ialah kejujuran. Jadi bila kita mengajar, murid tu apa yang dia perlu tahu? Dia tahu tentang sikap jujur, sikap amanah. Kemudian apa yang telah dipelajari? Maknanya murid ni perlu bersikap jujur dalam melaksanakan. Contoh kalau murid tahun 3 tu iaitu saya dan sekolah. Jadi saya dan sekolah ni maknanya murid ni dia perlu tahu dia kena jujur dengan rakan dia. Dia kena jujur dengan guru dia. Dia kena jujur dengan pekerja-pekerja di sekolah. Macam tu. So kita kena tahu apakah objektif yang hendak kita sampaikan kepada murid kita mengikut mata pelajaran masing-masing. Kemudian apakah tahap penguasaan murid? Kalau murid tu dia boleh menceritakan ataupun kalau kita bagi kad gambar ataupun kita bagi satu kad cerita, murid boleh menceritakan. Jadi kita boleh menilai murid tu dari segi dia punya komunikasi, dia boleh bercerita, boleh menyampaikan maklumat. Jadi di situ kita nak menilai. Kemudian apakah masalah dalam pembelajaran? Mungkin murid kita dia susah nak faham apakah, di manakah sikap jujur itu dalam sesuatu situasi. Jadi kita kenal, kita bimbing murid. Dan apakah persediaan untuk tahun berikutnya? Jadi sebagai seorang guru, kita kena ada persediaan untuk murid kita pada tahun hadapan supaya murid kita ini tidak tercicir. Sebab kita ada 2 bulan lagi dan di manakah murid perlu berada. So inilah diagnose
6 perkara dalam tahap penguasaan murid yang perlu kita selesaikan mengikut TP1 dan TP2. Dia bergabung sekali TP3 dan TP4 dan TP5 dan TP6. Seperti yang saya maklumkan tadi, TP1, TP2 ialah program intervensi, manakala TP3 dan hingga TP6 itulah pengayaan dan pengayaan kepada murid-murid tersebut. Okey, yang seterusnya. Okey, ini cadangan. Cadangan yang perlu cikgu, yang boleh cikgu buat. Kalau cikgu ada idea lain, ada inovasi lain, ada kreativiti lain untuk cikgu sampaikan, tak ada masalah. So, jadi TP1 dan TP2 saya kata dua TP ini akan bergabung. Cikgu kena tentukan apakah jenis intervensi yang diperlukan. Mungkin yang pertama, murid ini perlu banyak bimbingan. Jadi kalau kita tengok refleksi cikgu ya dalam ERPH, macam cikgu-cikgu dinilai oleh GPK masing-masing, mereka akan lihat tu refleksi cikgu tu dalam ERPH cikgu apa. Jadi murid TP1 ni dia perlu banyak bimbingan. Jadi apa bimbingan yang perlu kita berikan? Yang kedua, kita bantuan pembimbing rakan sebaya. Mungkin rakan sebaya jiran yang berdekatan dengan rumah murid dalam sekarang ni dah cuti ya, boleh membantu rakan-rakan yang bermasalah yang ada TP1, TP2. Kemudian aktiviti pengukuhan juga boleh dilaksanakan kepada murid TP1, TP2 mengikut kemahiran mereka. Okey, untuk TP3, TP4 dan juga TP5 dan TP6 dalam kelompok mereka, ni cadangan sahaja yang berasaskan strategi PDP. Yang pertama, pembelajaran berasaskan projek. Itu sebabnya saya minta cikgu banyakkan buat PBL ini. Bila PBL ni murid boleh buat, bahan ada, semua dah ada disediakan. Cikgu hanya bagi bahan ini kepada murid dan murid laksanakan sama ada di rumah. Dalam cuti ni pun cikgu boleh bagi untuk projek tahun hadapan. Sebab kita jangan biarkan murid ni dalam 3 minggu walaupun cuti, tetapi mestilah ada benda yang murid boleh laksanakan. Terutama projek pembelajaran berasaskan projek. Okey, yang kedua, pendekatan bertema. Bila pendekatan bertema, apakah yang dimaksudkan dengan pendekatan bertema? Ni saya sedang sediakan bahan-bahan ini dan saya dalam PowerPoint, dan bila dah siap saya akan send dalam group official supaya cikgu faham. Sebab begitu juga pendekatan modular. Apa yang dimaksud? Sebab Perlis ni dipahamkan oleh pengarah sangat tinggi pendekatan modular ni dalam PDPR kita. Sampai pengarah kata, cikgu-cikgu ni faham ke apa yang dimaksudkan dengan pendekatan modular? Modular ni, modul ni bukan seperti yang kita fahamkan. Nanti benda ni dah siap, saya akan riliskan kepada cikgu dan cikgu bacalah supaya cikgu faham lebih terperinci apakah yang dimaksudkan dengan pendekatan-pendekatan dan pembelajaran yang dimaksudkan. Yang keempat ialah pembelajaran terbeza. Apakah yang dimaksudkan dengan pembelajaran terbeza? Yang kelima ialah simulasi amali, iaitu virtual lab. Yang ini yang saya sebut tadi dalam pembelajaran sains, dalam pembelajaran RBT, dalam matematik boleh digunakan simulasi amali supaya kita boleh laksanakan. Apa beza simulasi amali dengan pembelajaran berasas projek? So nanti kita tengok. Dan yang keenam ialah strategi M2P. Tadi dah ada disebutkan. So di 6 strategi PDP ini diguna pakai untuk TP3 hingga TP6. Iaitu di mana kalau TP3, TP4 ini mereka ni mungkin perlu sedikit pembimbingan ya, tetapi perlu juga dibimbing sebab mereka masih lagi di tahap penguasaan 3 dan 4. Manakala juga seperti juga TP1, TP2 mereka juga boleh dibimbing rakan sebaya. Kita wawarkan kepada murid supaya mencari rakan yang boleh mereka jadikan rakan pembimbing mereka. Kemudian aktiviti pengukuhan. Ini sama lebih kurang juga dengan program intervensi untuk TP1, TP2 bagi TP3 dan TP4. Manakala TP5 dan TP6 masih menggunakan cadangan strategi PDP 6 itu, tetapi dia punya cara dia lebih, orang kata lebih kukuh lah. Maknanya pembelajaran kendiri student enrichment, iaitu bagaimana murid boleh, bila murid TP5 berada di tahap TP5, TP6 ni, maknanya murid boleh belajar sendiri.
Ya, bila murid boleh belajar sendiri, kita beri bahan dan murid tu boleh buat sendiri. Dan juga mereka boleh buat dalam kumpulan kecil. Mungkin cikgu boleh bagi aktiviti dalam aktiviti kumpulan kecil. Kalau saya tengok ya, sekolah SK Kampung Blukak di Kedah, dia bagi satu projek PBL ini, buat rumah hijau dan mereka buat dalam kumpulan dan sangat cantik. Dan aktiviti itu dia boleh bentangkan, boleh buat secara bersama dalam kumpulan dan aktiviti pengayaan. Kalau TP3, TP4 pengukuhan, tetapi TP5, TP6 adalah aktiviti pengayaan. Okey, yang seterusnya. Okey, ini daripada bahan sumberku, cikgu boleh cari bahan dari pemerkasaan pelaksanaan kurikulum ini tu. Link sumberku https://sumberku.moi-dl.edu.my. So sumberku bahan-bahan dalam itu banyak yang cikgu boleh guna pakai untuk cikgu mencari bahan dan berkongsi kepada murid-murid cikgu. Murid-murid kita lah ya. Okey, seterusnya. Okey, bagaimana penilaian akhir tahap penguasaan murid? Kalau kita lihat di sini ya, penilaian akhir TP murid dalam catch up plan CUP ini dalam KPM Perkasaku dilaksanakan oleh guru pada Disember 2021. Pada Disember 2021, di mana penilaian akhir kita telah pun kita laksanakan berlaku setelah murid selesai melalui proses PDP. Maknanya selesai proses PDPR pada tahun 2021 dan semua tahap penguasaan keseluruhan mata pelajaran telah direkod dan dilaporkan oleh guru mata pelajaran. Kemudian guru mata pelajaran ni serah kepada guru kelas dan guru kelas itu akan masukkan ke dalam PBD. Okey, dah ke depan tu Cikgu Hasli. Okey, belum habis lagi. Okey ya, okey. Kemudian bagaimana pula, apa pula peranan guru mata pelajaran? Guru mata pelajaran mesti menilai tahap penguasaan murid melalui pelaporan akhir PBD. Bagaimana kita nak menentukan kategori ini yang akan menyambung aktiviti PDPR pada bulan Januari dan Februari 2022. Sebab kita tak tahu adakah dia akan berlaku PDP ataupun berlaku PDPR kembali. Jadi cikgu-cikgu, kita kena pasti betul-betul guru mata pelajaran, kena pasti kemampuan murid kita di tahap mana supaya kita boleh menyambung aktiviti untuk memastikan murid kita ini dapat mencapai apa objektif kriteria kejayaan yang telah kita rancang dalam ERPH mengikut SK dan SP dalam DSKP mata pelajaran masing-masing. Okey, seterusnya. Okey, so penilaian akhir tahap penguasaan murid. Ada dua laluan aktiviti yang boleh diikuti oleh murid dalam sesi PDP dan atau PDPR bulan Januari dan Februari. Ini bulan Januari dan Februari. Maknanya pada tempoh Januari dan Februari itu TP1, TP2 melalui program intervensi. Melalui program intervensi. Jadi cikgu kena sediakan CUP itu untuk murid tahap 1 ini. Bagaimanakah ianya perlu dilaksanakan? Okay, sekiranya murid belum menguasai TP1, TP2, bagaimanakah pihak sekolah hendak merancang? Mana cikgu lah. Cikgu mata pelajaran tu merancang program intervensi yang sesuai bagi melaksanakan, meningkatkan penguasaan murid. Okay, contohnya lah murid yang tak menguasai 3M. Membaca, menulis, mengira tahun 1, 2, 3. Hari tu saya dah ambil data ya. Kita ada lebih kurang ramailah juga ya. Murid kita yang tak capai 3M ini. Jadi apakah program intervensi yang cikgu boleh rancang untuk pastikan kemahiran asas 3M ni dikuasai oleh murid bagi persediaan sesi persekolahan bulan Mac 2022. Sebab murid tahun 1 begitu juga prasekolah ni.
prasekolah pun dia kena ambil peranan. Kalau murid di prasekolah tak boleh baca, apakah Cikgu Farizal kena buat program intervensi walaupun dia tidak ada TP1, TP2 dan sebagainya. Tetapi dia kena ambil peranan memastikan murid prasekolah yang berumur 6 tahun yang akan bulan Mac nanti naik ke darjah 1, cikgu darjah 1 menerima dengan 100% murid boleh membaca, boleh menulis dan mengira. Ya, kita tak nak lagi mendengar sungutan rakan-rakan kita, cikgu murid tahun 1 tak boleh baca ni. Dia jadi satu kegengan. Sebab kalau kita lihat skop pembelajaran kita semakin meningkat. Nah, kalau kita tengok tahun 6, ya, kemarin Cikgu Nora sebut, ya, subjek hak yang tingkatan sekolah menengah dibawa turun ke darjah 6. Jadi sangat-sangat mencabarlah, ya, untuk anak-anak murid kita menguasainya. Kalau kita di tahun 1 tu tak boleh baca, tak boleh menulis, tak boleh mengira. Jadi cikgu tahun 1 ni pula nak kena cuci pula untuk boleh baca, boleh menulis. Jadi satu masalah. Dengan keadaan kita, guru pemulihan pun belum tetap, masih lagi cikgu Cikgu Rosyawani, tapi kemarin berakhirlah tugas dan tanggungjawab beliau, ya. Jadi kita akan mohon baliklah. Tapi saya dah bercakap dengan Cik Hamidi, apakah plan mereka untuk Sekolah Lomboh mengisi guru pemulihan. Dia kata tak ada masalah cikgu, tak ada masalah. Tak ada masalah tu dari bulan 4-5 dulu. Okey, program khas kecemerlangan. Okey, program khas, macam saya sebut tadi, TP1, TP2 dia ada program intervensi. TP3, TP4 dia skop program khas kecemerlangan. TP5, TP6 juga ada dia punya program kecemerlangan dia. So bagi murid yang telah menguasai TP3 hingga TP6, guru perlu merancang aktiviti pengukuhan dan pengayaan yang sesuai dengan keupayaan murid. Jadi kalau TP3, TP4 dalam kelas tu, apa program untuk mereka? TP5, TP6 apa programnya? Jadi maknanya cikgu kena ada 2 plan. Jadi kalau dalam kelas tersebut ada 3 kategori, maknanya 3 catch up itulah cikgu kena sediakan untuk murid-murid tersebut. Maknanya bukanlah kita kata TP1, TP2 tu ini catch up dia. TP3, TP4 ini catch up dia. Dia kena ada. Ya, kena ada 3 di plan di situ. Okay, so guru boleh merancang aktiviti yang boleh mengembangkan potensi murid bagi memastikan berdasarkan strategi PDP yang saya maklumkan sebelum ini. Jadi cikgu rancanglah kap cikgu itu berdasarkan strategi yang diberi, iaitu pendekatan bertema, pendekatan medula, pembelajaran berasaskan projek, berasaskan yang saya bagi tadilah, tu dia bukan boleh ingat pun. Okay, so yang berasal ada 6 tadi yang saya sebut tadi. Jadi cikgu tu tengok terbeza, pembelajaran terbeza, simulasi amali. Jadi cikgu kena tengok balik hak tu. Nah, supaya cikgu boleh guna pendekatan-pendekatan itu untuk merancang program intervensi dan juga program khas kecemerlangan untuk TP3, TP4, TP5, TP6. Okey, seterusnya. Okey, pelaksanaan bridging program. Bridge program. Bridge program ni dilaksanakan 1 Januari macam kita, maknanya 1 Januari 2022 hingga 28 Februari. Maknanya dalam edar itu cikgu telah kena merancang, maknanya kalau kita buka sekolah 3 Januari itu cikgu telah ada perancangan catch up plan, cikgu tu telah tersedia. Maknanya dalam cuti ni cikgu kena dah menyediakan catch up plan cikgu itu untuk fasa kedua yang perlu dilaksanakan pada 3 Januari hingga 25 Februari 2022. So sebagai langkah untuk merapatkan jurang pembelajaran murid yang terkesan akibat akibat PKP baru-baru ini, yang mana 6 bulan murid kita hanya belajar secara PDPR sahaja.
Dan ada murid yang masuk kelas online, ada murid yang kelas offline pun tak hantar bahan, tak hantar tugasan. Kemudian apakah yang perlu kita laksanakan ya, dalam tempoh 3 minggu murid mai sekolah, 2 minggu kumpulan A, seminggu kumpulan B memang kita tak dapat. Kemudian belajar secara self kendiri pun mungkin murid itu tidak melaksanakan seperti yang kita hendak. So yang kedua ialah 2 strategi yang dicadangkan dalam pelaksanaan bridge program ni. Satu tadi saya sebut program intervensi untuk TP1, TP2 dan program pengukuhan pengayaan untuk TP3, TP4 dan TP5, TP6. Dan yang seterusnya, murid tahun 1 hingga tahun 6 mesti akan mengikuti program tersebut dalam edah 3 Januari hinggalah 25 Februari dengan meneruskan pembelajaran sesi tahun 2021. Maknanya catch up cikgu itu berdasarkan RPT tahun 2021. Jadi bagi murid prasekolah pula, guru juga perlu meneruskan pembelajaran kurikulum tahun 2021 hingga Februari 2022. Maknanya cikgu kena rancang lah. Sebab RPT cikgu tu sehingga bulan 11. Cikgu kena bulan 1, bulan 2 tu cikgu kena tarik di manakah yang perlu cikgu selesaikan supaya memberi orang kata pelaksanaan dalam kap cikgu tersebut. Di mana topik-topik yang perlu murid ini kenal pasti kelemahan mereka. Okay, so yang seterusnya murid tahun tingkatan 5 saya tak perlu sebut. Okay, kemudian murid kelainan upaya kita ada seorang di sekolah kita Darjah 1 tapi dia bukanlah MBK yang kritikal, dia MBK yang anggota. Jadi saya rasa dia tak ada masalah pembelajaran di situ. So murid tahun 1 hingga tingkatan 5 akan meneruskan kurikulum tahun 2021 hingga 28 Februari 2022 dan takwim persekolahan kita untuk 2022 akan bermula pada bulan Mac 2022. Yang ini dah dibincangkan bersama GPK dan juga SU kemarin. Ya, bagaimana untuk melaksanakan takwim pada tahun 2022 mestilah begitu juga RPT cikgu juga mestilah cikgu laksanakan bermulanya bulan Mac. Cikgu kena rancang tarikh mengikut sehinggalah bermula bulan Mac 2022 sehinggalah bulan Mac 2023. Yang tu. So okey, seterusnya. Okey, bagaimana pelaksanaan? Ini untuk yang TP1, TP2. Ya, program intervensi. Ini cadangan pelaksanaan. Kalau cikgu ada idea lain, cikgu lebih kreatif, cikgu lebih boleh share dengan rakan-rakan dalam Facebook pun banyak. Cikgu boleh dapatkan bahan-bahan ni. Negeri lain dah mendahului kita. Jadi cikgu boleh ambil dan guna pakai berdasarkan murid-murid di sekolah kita. Lokaliti murid kita bagaimana. Kalau yang idea mereka ni boleh guna pakai, cikgu guna pakai. So kalau benda tu nampak tinggi, kita lowkan dia, rendahkan mengikut lokaliti murid kita. Okey, program intervensi ni mesti bermula, saya sebut 2 Januari hinggalah 26 sebab 28 tu sebenarnya cuti. 25 Februari. Okey, yang bertujuan untuk merapatkan jurang pembelajaran murid yang wujud kerana krisis PKP tersebut. Jadi kita beri sokongan kepada murid kita dalam pelaksanaan PDP dan PDPR yang berlangsung pada bulan Mac 2021 hinggalah bulan Oktober hari itu. Ya. Okey, yang pertama, guru persekolah perlu melaksanakan analisis. Maknanya cikgu kena ada analisis. Analisis tu pun kita telah pun laksanakan, telah pun buat dengan jayanya iaitu berdasarkan PBD. Sebab saya dah sebut hari tu saya takkan laksanakan pentaksiran setara. Cuma berdasarkan apa yang cikgu ajar, habis cikgu ajar, cikgu boleh memberi soalan yang sikit saja yang berdasarkan apa yang cikgu ajar supaya kemahiran murid, pengetahuan murid tu mengikut skop yang kita ajar. Supaya kita tidaklah memberi tekanan kepada murid kita untuk menjawab soalan-soalan yang akan mengakibatkan murid merasa stres, merasa tekanan sehingga ada yang nak bunuh diri, nak berhenti, ada yang maki-maki cikgu dalam Facebook, dalam WhatsApp dan sebagainya. Dan saya tak mau menimbulkan isu itu.
Jadi alhamdulillah cikgu dapat melaksanakan dan kita pun tidak melaksanakan pentaksiran setara di sekolah buat masa ini. Okey, yang kedua, 3 kategori murid iaitu yang untuk program ni, program intervensi ya, TP1, TP2, murid yang belum menguasai kemahiran asas 3M, cikgu-cikgu yang mengajar, terutama cikgu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, dia kenal pasti murid yang matematik yang tak boleh menguasai ini. Jadi cikgu kenal pasti mereka, cikgu rancanglah program intervensi. Kemudian murid yang tidak menguasai, belum menguasai TP1 hingga TP2 bagi setiap mata pelajaran. Dan cikgu boleh bincang. Dalam tahun tersebut cikgu bincang dengan apa benda. Sebenarnya boleh bincang dalam mata pelajaran apa kita nak buat program intervensi tersebut ya. Okey, mungkin cikgu BM boleh bincang dengan mana-mana mata pelajaran yang terlibat murid tersebut, apa yang kita nak buat. Buat dalam satu program intervensi yang boleh melibatkan semua mata pelajaran. Yang menjurus kepada, tak payahlah semua mata pelajaran, BM pun dia nak buat program intervensi dia, BI pun nak buat program intervensi matematik. Buat, cikgu duduk bincang bersama, buat satu program intervensi yang boleh mengaitkan semua mata pelajaran tersebut. Supaya tak semua orang kena buat benda yang berbeza-beza yang memberi impak kepada masalah murid nanti. So kalau cikgu buat program intervensi, cikgu duduk bersama, cikgu bincang, cikgu dah dapat satu program intervensi yang ada kebersamaan dalam semua mata pelajaran. Contohnya murid cikgu tahun 1, BM, BI, Maths, cikgu bincang, cikgu buat satu program intervensi. InsyaAllah program tu cikgu laksanakan dengan baik, cikgu BM pun buat yang tu, cikgu Maths pun buat yang tu, cikgu BI pun, jadi dia selari. Bila selari benda yang sama, murid pun dapatlah menguasai apa yang murid tu tak dapat kuasai. Okey, kemudian murid yang belum dapat menghabiskan keseluruhan KAK. Kita ada banyak kelas di tahun 1 hingga tahun 5 yang belum habis KAK. 5 tahun 6 saja yang 100%. Kebanyakan saya melihat ada yang 80, ada yang 75%. Ada yang 75%, maknanya balance itu bagaimana kita nak selesaikan kandungan asas kurikulum ini kepada murid kita pada tahun hadapan. Jadi kita laksanakan RPT kita itu dengan baik, kita gumbarkan balik. Tak boleh orang nak guna. Sana? Okey, so sorry. Murid yang belum menghabiskan dari kandungan KAK. Sorry ada gangguan sikit. Okey. Take five. Okey, take 5. Okey, kita take 5 minit. Nak isap ukur ke Cikgu Dre? Tak apa, isap ukur saya akan nampak. Cikgu terus lah. Tak banyak ada slide, sikit je lagi. Kan? Sebab saya merancang tadi kalau kita habis mula ke 10, ke 11 tu habis lah. Tapi sebab ada yang masuk lewat, saya terpaksa lewat lah sikit kan. Okey nah, faham tak setakat tu cikgu? Sebab bila ni saya tak nampak. Faham. Nanti bahan ni saya akan buka dalam komputer. Boleh nak cikgu nak? Amboi, cikgu pakai kopiah nak pergi mana? Pergi Mina ke? Pergi akad nikah? Amboi, Pergi Kenuri. Lebay tu. Kami semua. Lebih lah. Okey, tak apa. Okey, yang ketiga ialah 5 langkah yang dilaksanakan untuk melaksanakan program intervensi. Okey, yang pertama cikgu kita kena kenal pasti kumulasan. Kita dah ada dah. Tak ada masalah. TP1 tu tak ramai dalam satu kelas kan. Jadi cikgu rancang lah. Macam saya sebut tadi, cikgu bincang. Cikgu BM, BI, Math ataupun subjek lain bagaimana kita nak kenal pasti cikgu rancang satu saja program intervensi. Tak payah orang BM pun buat, orang BI pun buat, orang Math pun buat. Tapi cikgu rancang, cikgu rangkumkan program intervensi tu 3 subjek tu ada. Jadi senang. Jadi cikgu BM pun buat benda yang sama, cikgu Math pun buat yang sama, BI pun buat sama, BI pendidikan Islam pun buat yang sama. Jadi murid tu dia dapat dia akan meningkatkan kemahirannya benda yang sama. Okey, kemudian kita kena faham punca masalah. Mungkin masalah dia berpunca di rumah, tapi masalah berpunca di rumah tu bukanlah satu sebab untuk kita jadikan
masalah kepada kita, sebab tugas kita diamanahkan untuk mendidik anak murid kita. Jadi tugas kita mendidik mereka. Kita tak boleh kata mak dia tak bagi tanggungjawab lah, tak membantu. Kita tak boleh kata yang tu. Sebab kita faham ibu bapa di sekolah Lombor bukan semuanya yang cakna. Jadi ada yang cakna, ada yang terlebih cakna. Jadi kita beri peluang itu kepada anak. Yang penting kita memberi peluang pembelajaran itu sama rata kepada anak-anak murid kita walau di mana label mereka, bagaimana keadaan mereka yang kena. Yang sebenarnya menyaraikan cadangan. Cikgu kena ada cadangan aktiviti intervensi. Itu sebab cikgu bila saya kata cikgu bergabung mata-mata pelajaran ni, cikgu akan banyak dapat idea-idea aktiviti untuk cikgu laksanakan. Berdasarkan strategi pembelajaran yang saya sebutkan 6 tadi. Kemudian menyenaraikan keutamaan intervensi. Apa keutamaan cikgu? Kemudian kena ada plan tindakan intervensi yang sesuai dengan murid ini. Jadi yang keempat, murid telah melepasi TP3 mengikuti aktiviti. Yang ni untuk murid yang melepasi TP3 dia kena ada pengukuhan. Jadi dan pengayaan ni kena ada juga. Jangan kita kata murid dah tahap penguasaan TP3 4, 5, 6 kita tak buat apa. Tapi kena ada pengukuhan dan pengayaan untuk murid itu. Apa yang cikgu nak rancang? Maknanya cikgu juga kena berbincang dalam panitia, dalam mata-mata pelajaran, bergabung juga, laksanakan sekali. Supaya tak payah nak buat, orang ni pening kepala, BM pun pening, BI pun pening, MAP pun pening. Dia bergabung, bincang, buat satu program yang boleh diguna pakai oleh anak-anak murid kita. Okey, seterusnya. Wesley. Hello. Wesley. Hello. Tidur apa? Lena dah. Aduh. Hello, okey. Pelaksanaan ini pengukuhan dan pengayaan. Yang ni untuk TP3, TP4 dan TP5, TP6. Okey, bagaimana pelaksanaan pengeram, pengukuhan pelaksanaan dilaksanakan. So, itu terpulang kepada kebijaksanaan cikgu. Saya memberi ruang dan peluang ini kepada cikgu merancang. Cikgu kenal murid cikgu. Cikgu yang mendekati mereka. Cikgu yang mengajar mereka. Okey, murid ni mungkin juga cikgu boleh buat dalam mengikut kumpulan kecil untuk melaksanakan pengukuhan dan pengayaan. Yang sesuai mengikut mata pelajaran boleh digabungkan. Kalau ianya ada kesesuaian, cikgu boleh gabungkan. Macam cikgu buat project based learning. Itu adalah pengukuhan dan pengayaan, project based learning. Ataupun simulasi amali. Boleh juga, cikgu tak ada masalah. Cikgu suruh bagi projek tu, cikgu suruh mereka rakam. Buat projek, diorama ke, suruh mereka rakam kemudian diperbentang. Itu adalah pengukuhan dan pengayaan kepada murid TP3 hingga TP6. Kemudian mereka boleh menceritakan ataupun dalam bahasa Melayu mereka boleh membahaskan satu topik. Itu adalah pengayaan dan pengukuhan kepada anak-anak murid kita. So maknanya yang ini juga dilaksanakan bermula 3 Januari hinggalah 25 Februari. So guru boleh merancang dan melaksanakan program pengukuhan ini bersesuaian dengan keperluan murid. Mungkin cikgu kata cikgu nak bagi kumpulan-kumpulan. Ada kumpulan yang cikgu rasa walaupun dia duduk dalam TP3, TP4 tetapi kebolehan dia tak seperti ada kumpulan lain yang TP3, TP4 atau TP5, TP6. Ada murid TP5, TP6 ni dia advance. Macam saya kata Kasih, Perkasih lagi Farisha, Yusmira, Syifa tu antara kumpulan-kumpulan TP5, TP6 yang hebat. Jadi cikgu createkan program untuk mereka, tapi ada kumpulan TP5, TP3, TP4 ni yang tidak boleh bersama dengan program tersebut. Jadi cikgu boleh rancang. Mana TP3, TP4 satu program khas untuk mereka, TP5, TP6 satu program khas untuk mereka. Masih lagi dalam pengukuhan dan pengayaan. Ya, so guru boleh merancang untuk melaksanakan program khas kecemerlangan akademik. Contohnya kalau kita kata itu bengkel kecemerlangan akademik. Kursus motivasi, diskusi akademik. Boleh juga mungkin cikgu nak buat Google Meet dengan murid secara kursus motivasi dalam masa cuti ini pun boleh. Kalau mungkin saya pun boleh bantu cikgu lah. Cikgu Chong pun boleh bantu ni. Bengkel kecemerlangan akademik,
Cikgu Nora pun boleh bantu ya. Kita buat macam Google Meet. Ya, kita buat dalam Google Meet untuk murid tahun 5 dan 6. Kita boleh gabung juga murid tahun 5 dan 6. Kita buat sekali Google Meet. Dalam masa cuti ambillah sejam 2 kan untuk kita kata supaya mereka tidak terlepas dalam tempoh 3 minggu tersebut. Kalau cikgu rasa terbeban, tidaklah, itu bukan satu paksaan. Tapi saya rasa saya pun teringin nak buat. Nanti saya akan maklumkan pada guru kelas ataupun guru mata pelajaran untuk murid tahun 5 dan 6. InsyaAllah saya akan cubalah untuk kita buat program-program bengkel ataupun kursus. Dan saya sangat mengalu-alukan lah. Mungkin cikgu-cikgu lain pun boleh, tak ada masalah, macam cikgu agama, cikgu bahasa Arab mungkin nak beri kursus motivasi ke, cikgu Hafizah nak beri kursus motivasi. Kita sendiri pun tak apa, tak ada masalah. Kalau kita nak jemput rakan-rakan yang kita boleh bantu pun boleh, tapi itulah kita pun sumber keuangan pun seperti yang kita maklum, kita bukanlah ada sumber keuangan yang besar. Macam kemarin saya dah siapkan program untuk murid tahun 6 untuk makluman semua cikgu ya. Saya dah buat, cikgu baca lah. Kalau ada penambahbaikan, cikgu buat catatan di situ. Tak payah biar semua orang baca. Saya lebih suka semua orang baca supaya saya boleh buat adakah amount tersebut perlu dikurangkan ke ya untuk hadiah tersebut dan sebagainya. Macam makan tu mungkinlah saya dah kira detailnya, tapi hadiah tu mungkin nak dikurangkan. Jadi saya perlukan pendapat semua cikgu. Bukan cikgu tahun 6 saja, bukan GPK saja, tetapi cikgu-cikgu lain yang mungkin nampak di mana kesilapan, kekurangan saya dalam menyiapkan kertas kerja tersebut. Jadi saya mohonlah untuk cikgu memberi idea-idea. Mungkin cikgu nampak benda tu tak sesuai, cikgu bagi idea, cikgu catatkan di situ idea cikgu supaya saya boleh buat penambahbaikan sebelum kita riliskan kepada pada bulan Januari nanti. Okey nah, seterusnya cikgu. Okey, terima kasih cikgu. Nah, okey, ni peranan PJB, ni peranan saya lah. Saya dah buat penataran untuk bagaimana cash up plan. Saya mengharapkan cikgu ya, cikgu boleh cari dalam sumberku itu bagaimana nak buat cup ini. Cup di fasa 2 ni kepada guru-guru supaya cikgu-cikgu memahami bagaimana dia ada macam table. Dia ada table untuk kita laksanakan apa benda yang perlu cikgu tuliskan di situ. Mesti yang saya maklumkan, cikgu lebih baiklah bukan buat untuk diri sendiri, mata pelajaran sendiri, tetapi cikgu boleh share dengan mata pelajaran lain supaya mendapat idea yang lebih baik dan kualitinya. Maknanya kalau BM, BI, Mat, agama, bahasa Arab ke boleh duduk berbincang apa yang perlu kita laksanakan dengan murid TP1 ini, TP2 ini. Jadi cikgu bincang dan cikgu isilah. Benda tu akan nampak dia punya value dia, kualiti dia, kreativiti cikgu bila satu kepala berfikir tak sama dengan 2 atau 3 kepala. Macam tu juga bila saya buat kertas kerja tu, seorang punya pemikiran dia tak sama. Jadi dia lebih berat kepada seorang. Tetapi bila dia ramai, tapi sebab saya benda tu ad hoc, jadi saya hanya bincangkan, saya buat-buat, saya nak cikgu melihat dan cikgu bagilah input-input yang baik supaya saya dapat buat penambahbaikan dalam kertas kerja tersebut. Ya, sepatutnya saya serahkan kepada SU, tapi saya tak mau benda tu menjadi satu beban. Saya buat dan cikgu SU nanti cuma sign saja. Cikgu Nora kan? Betul tak Cikgu Nora? Tahniah. Terima kasih. Apa kita yang penting kerjasama. Bagi saya kerjasama. Saya tak kisah untuk membuat tu saya tak ada masalah. Jadi penyelaras dia sebenarnya saya ni penasihat, Cikgu Idris penyelaras, Cikgu Nora SU, orang lain jawatan kuasa lain tu saya tak ada masalah. Benda tu asalkan bagi saya nakkan kesegeraan. Jadi cikgu, saya mohon pada cikgu untuk membaca, menilai balik mana yang perlu saya gumbarkan. Saya perlu objektif dia ke matlamat ke apa, cikgu maklumkan di situ supaya saya boleh perbetulkan. Okey, yang kedua ialah membuat perancangan. Ini di peringkat cikgu. Okey, di peringkat cikgu yang sekarang ni 01 tu libat urus inilah, kita buat libat urus yang ini untuk fasa 2, kap fasa 2. Okey,
02 itu ialah cikgu. Ya, cikgu membuat perancangan seperti yang saya sebut tadi, kena ada perbincangan antara mata pelajaran supaya cikgu tak stres sorang-sorang. Okey, bila ada perbincangan, bila ada idea, cikgu akan dapatlah kan benda tu. Okey, kemudian apa pendekatan, apa strategi yang sesuai untuk murid tersebut. Okey, sebab tak ramai yang TP1, TP2, tapi kita kena buat. Begitu juga TP3, TP4, TP5, TP6. Cikgu kena ada perancangan, kena ada pendekatan, kena ada strategi. Jadi kena guna benda tu bersesuaian dengan murid kita. 03 ialah menggalakkan. Jadi bila ni cikgu kena gunakanlah bahan sumberku. Cikgu Kolegiah dah bubuh tadi dalam kita punya chat, cikgu boleh gunalah. Berkaitan dengan bahan pengukuhan, pengayaan, dan maklumat-maklumat berkaitan dengan KPM Perkasaku, bagaimana hendak dilaksanakan KAP itu, bagaimana ianya hendak ditulis KAP itu di fasa 2 nanti. Okey, seterusnya. Habis. Okey, ini peranan cikgu. Okey, peranan cikgu yang pertama, memahami perancangan KAP itu. Jadi nanti bila cikgu buat KAP itu, cikgu kena faham. Cikgu kena faham, kemudian cikgu kena maklumkan. Mungkin satu masa nanti cikgu akan diminta untuk bentangkan. Mungkinlah TP1, TP2 ni siapa nak bentang. Nanti kita akan buat juga di peringkat sekolah. Dibentangkan KAP yang cikgu buat untuk fasa 2. Kemudian cikgu yang kedua ialah menentukan kategori murid. Berdasarkan tadi kita sebutkan, TP1, TP2 ini murid dia. Apa KAP apa program yang kena. TP3, TP4, apakah pengukuhan pengayaan dia. TP5, 6, apakah pengukuhan pengayaan yang nak kita laksanakan. So bermula pada 3 Januari hingga dah 25 Februari. Ya. Okey, yang ketiga kita kena rancang strategi. Berdasarkan strategi dan kaedah PDP, bagaimana murid ini kita nak gunakan. Okey, pendekatan yang mana? Pendekatan bertema, pendekatan modular, pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran simulasi dan sebagainya. Ada 6 di situ, cikgu boleh guna pakai dan yang lain-lain. Dan yang lain-lain yang tidak dinyatakan. Jadi cikgu boleh guna pakailah. Okey, kalau ikut ni sebenarnya guru peran ni dah dapat dah pembelajaran bertema ni. Hari tu kita akan cuba minta lah Cikgu Farizal ni memberi bahan tersebut. Kalau tak nak buat secara Google Meet, Cikgu Farizal buat dalam bentuk PowerPoint, kita share dalam official kita supaya dalam Telegram lah, senang. Supaya semua bahan tersebut bila cikgu share, bahan ni nanti masukkan dalam web sekolah. Jadi kita ada bahan, kita memperkayakan bahan-bahan dalam web sekolah kita. Begitu juga cikgu ya, saya nak minta juga mana-mana saja macam Cikgu Shun, Cikgu Nora buat latihan murid fitness tu, gambar-gambar latihan tu semua hantar pada Amira supaya dia masuk dalam web. Itu adalah aktiviti-aktiviti sekolah kita. Begitu juga kita, murid-murid kita yang berjaya, tolong cikgu nak minta tolong semua hantar kepada Mira supaya Mira boleh masukkan ke dalam web sekolah supaya orang nampak web sekolah kita ni aktif dalam pelaksanaan semua. Begitu juga sebenarnya bila cikgu buat projek best learning itu, cikgu ambil gambar, cikgu tangkap hantar kat Mira sebab admin saja yang boleh masukkan kat web. Dan saya minta Puan Mira jadikan Cikgu Hasli sebagai admin tahun hadapan supaya Cikgu Hasli, sebab kita tak tahu Amira mungkin akan ditarik ke jabatan dan sebagainya, nanti kita tidak ada admin web sekolah jadi masalah ya. Okey, yang tu. So yang seterusnya yang keempat, menggunakan bahan yang terdapat dalam sumberku. Dalam sumberku tu banyak bahan yang berkaitan yang cikgu boleh jadikan bahan rujukan. Sekiranya cikgu dapat daripada cikgu ni pun ramai kawan-kawan yang di luar sana dapatkan sebab macam Johor, KL, Perak, Kelantan, Terengganu, mereka ni dah mula dah. Melaka, Negeri Sembilan, mereka ni dah mula awal dah KPM Perkasaku. Mereka dah buat dah. Jadi cikgu yang macam Cikgu Hasli ada kawan di Melaka. Cuba dapatkan bahan, share dan cikgu upgrade, ubah-ubah surat, cikgu buat. Jadi tak ada masalah pun. Okey, yang seterusnya. Okey, sekian. Terima kasih kerana mendengar celoteh saya pada pagi ini. Sejam rupanya. Memang cantik saya dah. Positive thinking is not about expecting the best to happen every time but accepting that whatever happen.
is the best for this moment. So maknanya cikgu, benda ni bukan dah daripada saya hanya melaksanakan apa yang diturunkan oleh bahagian pengurusan sektor pembelajaran kepada guru-guru besar di negeri Perlis, dan saya turunkan kepada cikgu supaya, dan mereka pun di GPN pun dari kepada KPM BPK. Jadi BPK ni turun kepada JPN turun kepada guru besar turun kepada cikgu-cikgu. Tak ada yang tercicir, tak ada yang saya tambah-tambahkan. Apa yang saya dapat itulah yang saya beri, dan insya-Allah untuk makluman cikgu, saya tengah siapkan kaedah pendekatan modular bertema simulasi tu. Saya akan siapkan PowerPoint dan saya akan berikan kepada cikgu, saya akan sharekan kepada cikgu apabila dah siap untuk cikgu baca dan fahamkan apakah yang dimaksudkan dengan kaedah modular, kaedah bertema, pembelajaran apa lagi tadi? Lupa dah. Ada 6 tadi. Simulasi amali. Cikgu kena faham apa dia itu. Kemudian cikgu kena garapkan dalam tahap penguasaan PBD tu pun dia ada 6 kriteria projek kaedah yang diguna pakai. Jadi begitu juga bertema kita pun antara sekolah rintis pembelajaran pelaziman pembelajaran bertema itu perlu dilaksanakan juga pada tahun hadapan. Jadi tahniah cikgu, terima kasih banyak-banyak kerana sudi meminjamkan telinga cikgu untuk mendengar selama sejam.